Perbincangan kita untuk segmen pertama pada pagi ini adalah berkenaan pelaksanaan aturan kerja fleksibel. Seperti yang kita sedia maklum, pekerja di negara ini dibenar memohon aturan kerja fleksibel AKF kepada majikan masing-masing mengikut pindaan Akta Kerja 1955 berkuat kuasa 1 September ini. Ya, ini menunjukkan bahawa kerajaan begitu prihatin sebenarnya mengenai keluhan dan juga nasib pekerja di Malaysia. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai AKF ini, kita nak bersama dengan tetamu kita di studio bersama dengan Dr. Nurul Liana Muhammad Kamil, Pensyarah Kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Syafiqah dan juga Munawar. Terima kasih kerana menjemput saya ke sini pada hari ini. Sama-sama. Doktor, bagaimana hari ini? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, bila kita menyentuh mengenai AKF ini sebenarnya bukannya satu perkara baru kalau kita lihat dari sudut globalnya. Ini telah pun dipraktikkan di negara-negara luar sebelum ini. Tetapi di Malaysia, kita baru sahaja akan mengaplikasikan AKF ini bermula pada 1 September. Jadi sebenarnya bagaimana impak dan juga apa sebenarnya peranan AKF dalam meningkatkan lagi produktiviti pekerja di negara kita? Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi khususnya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM khususnya pihak penerbit Selamat Pagi Malaysia kerana telah menjemput saya untuk berbicara tentang satu topik yang saya kira masih hangat diperkatakan walaupun pihak kerajaan sendiri telah pun memaklumkan akan dilaksanakan pada 1 September nanti. Okey, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut ya Syafiqah dan Munawar, saya rasa lebih baik kita teliti dulu apakah yang lebih baik kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan AKF itu sendiri. Jadi pada dasarnya aturan kerja fleksibel atau nama ringkasnya AKF ini adalah bermaksud aturan ataupun penjadualan yang berbeza daripada aturan dan jadual waktu sedia ada. Maksudnya di sini dari segi secara tradisionalnya kita bekerja daripada 8 pagi hingga 5 petang misalnya. Bermula Isnin hingga Jumaat kecuali bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah, Terengganu dan sebagainya. Dan juga berlokasi di pejabat. Okey, itu yang kita bercakap tentang secara tradisionalnya. Tapi apabila kita menyebut tentang aturan kerja fleksibel, ini bermaksud pekerja mungkin boleh memilih jadual kerja yang berbeza iaitu bagi memenuhi keperluan diri dan keluarga mereka. Itu yang kita maksudkan dengan AKF. Okey, ataupun di pihak majikan sendiri, mereka juga boleh menyediakan jadual waktu kerja supaya dapat menampung keperluan pekerja dan juga tugasan hakiki terhadap yang diperlukan di dalam organisasi tersebut. Itu yang kita kena faham. Tapi secara psikologinya kalau kita faham ya Munawar dan Syafinas, sebenarnya kita sebagai manusia ini memerlukan pemerkasaan ataupun kita panggil sense of empowerment supaya dengan adanya dan kerja flexibility ini sebenarnya adalah salah satu daripada sense of empowerment tersebut. Jadi untuk sekiranya kita semua memilih untuk kerja secara fleksibel, maknanya kita sebenarnya dapat melakukan pemulihan diri dari segi untuk mengurangkan stres, kita juga dapat untuk mengawal tekanan diri dan sebagainya. Dan secara tidak langsung sebenarnya kerja berfleksibel ini sebenarnya turut membantu kita untuk mengimbangkan antara tugasan diri dan juga keluarga. Itu yang kita maksudkan tentang kerja fleksibel. Tapi kita semua kena faham, walaupun kita bercakap tentang kerja berfleksibel, pekerja kita masih perlu memenuhi jadual waktu kerja yang telah ditetapkan, iaitu sebagaimana yang tertera dalam Akta Kerja ataupun Akta Buruh 1955, iaitu bila mana kita masih perlu memenuhi 8 jam sehari. Okey, tuntutan kerja. Itu yang kita kena faham. Bukanlah bermaksud bila pihak kerajaan mencadangkan untuk pelaksanaan AKF kita tidak mengikuti 8 jam, tidak. Kita masih perlu untuk mengikuti 8 jam sehari untuk tuntutan kerja. Okey. Jadi yang keduanya ya Munawar dan Syafinas, sebenarnya pelaksanaan AKF ini bukanlah satu fenomena yang baru. Bukan satu fenomena yang baru. Kerana kita sedia maklum bahawa khususnya sebelum ini terutamanya di pihak swasta, mereka semua telah pun melaksanakan jadual kerja ataupun fleksibiliti kerja ini. Dan kita semua sedia maklum bahawa di swasta sendiri dari segi peranan, dari segi pelanggan itu sendiri adalah berbeza kalau kita bandingkan dengan di sektor awam. Dan dengan kemunculan
COVID-19 2 tahun lepas. Mana ini secara langsung sebenarnya telah menonjolkan lagi kita kata keberkesanan ataupun berkaitan dengan aturan kerja fleksibel ini. Di mana supaya majikan perlu memastikan walaupun kita dalam suasana lockdown tetapi pekerja masih perlu melaksanakan kerja dalam suasana lockdown tersebut. Nah, itu yang kita kena faham. Okey. Dan kalau kita tengok yang Munawar dan Syafiqah, contoh-contoh kemudahan terkini bila kita bercakap tentang flexibility, maksudnya kita masih menjalankan kerja tapi berada di rumah. Jadi kita menggunakan peranti seperti laptop, smartphone, bukan saja di kalangan dewasa, malah anak-anak juga. Tapi anak-anak ni lebih kepada pekerjaan dari segi pembelajaran PDPR. Ini yang kita panggil fleksibel supaya di kemudian hari semua perkara dapat dirangkumkan dan menjadi lebih berkesan. Okey. Jadi saya suka untuk bawa contoh-contoh kalau kita bercakap tentang AKF ini daripada seluruh dunia. Dan antaranya yang pertama adalah waktu kerja fleksibel. Sebagaimana saya maklumkan tadi 8 hingga 5, Isnin hingga Jumaat, itu yang pertama. Yang keduanya adalah pemampanan waktu bekerja dalam seminggu ataupun kita panggil compressed work week. Maksudnya kita sebagai pekerja ni masih perlu bekerja melebihi waktu bekerja dan kemudian akan dapat one day off, satu hari cuti dalam seminggu supaya kita boleh di sini maksudnya flexibility itu sendiri. Contoh yang ketiga mungkin bekerja dari rumah ataupun kita panggil remote working. Maksudnya kita berada di rumah ataupun mana-mana lokasi tetapi kita perlu memaklumkan keberadaan kepada kita punya bos, kita punya penyelia contohnya. Dan yang keempat mungkin perkongsian tugas. Maksudnya posisi jawatan yang sama tetapi dikongsi oleh beberapa orang, satu atau mungkin dua orang, supaya kerja tu dia menjadi lebih signifikan untuk di kemudian hari. Betul. Jadi berbalik pada soalan, baru balik pada soalan Syafiqah sebentar tadi. Mana impak tersebut. Jadi apa yang saya fahamkan dari segi impak dan juga manfaat apabila kita bercakap tentang aturan kerja fleksibel ini, yang pertama adalah sudah tentu AKF ini dapat memantapkan prestasi pekerjaan. Bila mana kita lebih selesa, kita rasa fleksibel, maknanya kita dapat mengimbangkan keluarga dan juga pekerja. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin kita dapat meningkatkan produktiviti. Maknanya bila kita dah selesa, kita mampu untuk mengimbangkan, dapat meningkatkan produktiviti, kita akan lebih rasa dari segi kepuasan bekerja. Betul. Sebab kita boleh buat segala benda dalam satu masa dan masa yang sama kita boleh fokus juga kepada pekerjaan. And then yang ketiga, sebenarnya AKF ni kalau untuk makluman Munawar dan juga Syafiqah, dia secara tidak langsung dapat mengurangkan isu kehadiran tidak bertugas. Kita dapat makluman dalam daripada ada akhbar kan. Biasanya masalah punch card di kalangan staf contohnya. Jadi AKF ni sebenarnya salah satu cara untuk mengurangkan ketidakhadiran bertugas di kalangan staf. Dan yang terakhir sebenarnya impak dari segi AKF itu sendiri, kita akan dapat berdasarkan kajian oleh Kesatuan Eropah ataupun EU, di mana menunjukkan AKF ini sebenarnya membantu lebih ramai pekerja sambilan untuk memilih bekerja sepenuh masa, terutamanya golongan wanita macam kita ni, Syafiqah. Alhamdulillah. Cakap itu dulu ya. Okey, sebenarnya banyak impak yang positif daripada pelaksanaan AKF ini akan dilaksanakan bermula 1 September. Saya ingin kongsikan berkenaan tinjauan yang dilaksanakan oleh Qualtrics secara dalam talian. Sejumlah 62% pekerja sepenuh masa di Malaysia lebih gemar flexibility bekerja berbanding hari kerja yang pendek seperti 4 hari seminggu. Jadi doktor, mungkin kita boleh melihat dari sudut majikan pula, dari sudut cabaran majikan untuk menyesuaikan organisasi mereka ke arah satu ruang pekerjaan yang baharu dengan AKF ini, mungkin dari sudut lebihan masa bekerja, dari segi jadual bekerja ataupun dari sudut kepuasan pelanggan bagaimana, doktor? Okey, baiklah, terima kasih Munawar. Jadi bagi menjawab persoalan ini, saya suka kita berbalik semula kepada teori modal insan ataupun kita panggil the basic theory of human capital. Di mana untuk maklumat kita semua, salah satu idea yang paling utama yang diketekankan dalam teori ini bila kita berbicara tentang ekonomi buruh misalnya adalah bagaimana organisasi dapat memenuhi keperluan kita sebagai manusia ataupun kita panggil sebagai sumber manusia itu sendiri. Kerana kita kena faham bahawa kita sebagai manusia juga
perlu majikan perlu untuk memahami tuntutan kita sebagai manusia supaya kita dapat memenuhi segala keperluan pekerjaan, dari segi kita punya tuntutan kerja dan juga tanggungjawab kita kepada majikan dan kita punya tanggungjawab berdasarkan yang ditetapkan oleh organisasi. Itu yang paling utama yang disentuh dalam teori the basic theory of human capital. Okey. Jadi berbalik kepada persoalan cabaran yang dihadapi oleh majikan. Okey, yang pertama sudah tentulah apabila kita melaksanakan aturan kerja fleksibel ini, cabaran utama yang kita kena pasti adalah berkaitan dengan penyelarasan. Penyelarasan permohonan pekerjaan. Maknanya permohonan pekerja, bagaimana dia nak mohon, adakah dia dapat waktu fleksibel itu dengan sebetulnya ataupun tidak. Jadi di sini pihak majikan perlu untuk teliti dengan lebih lanjut dari segi proses permohonan, sekiranya apakah faktor-faktor yang sekiranya akan menyebabkan permohonan itu ditolak contohnya. Okey, dan selain itu bagaimana sekiranya ada berlakunya kerja fleksibel tapi dalam masa yang sama organisasi itu tersebut masih perlu juga untuk memastikan KPI, contohnya kita cakap tentang Key Performance Indicator, supaya dia tercapai. Dan kita juga menyentuh tentang visi, misi ataupun objektif organisasi supaya dia tercapai walaupun kita melaksanakan kerja fleksibel. Itu yang kita kena ingat. Okey, selain pada itu, pada pandangan saya kita terdapat dua perkara pokok apabila kita berbicara tentang bagaimana di pihak majikan perlu peka apabila pelaksanaan AKF ini. Jadi yang pertama, majikan perlulah memahami hala tuju serta mengenal pasti pelanggan organisasi supaya pihak majikan sebenarnya dapat merangka model AKF ni dengan lebih signifikan. Maknanya dia lebih menyeluruh. Kita dapat organisasi sendiri dapat kita panggil tackle ataupun dapat memahami secara keseluruhan. Bukan sahaja contohnya kita fokuskan kepada kumpulan sokongan ataupun kumpulan profesional contohnya, tapi semua. Ini yang kita nakkan, maknanya model yang menyeluruh apabila kita bercakap tentang aturan kerja fleksibel. Itu yang pertama yang majikan perlu peka. Dan yang keduanya apa yang majikan perlu peka adalah bagaimana dari segi polisi dalaman itu sendiri. Kita bercakap tentang polisi misalnya, tetapi pelaksanaan polisi berkaitan dengan aturan kerja fleksibel ini dia perlu lebih jelas. Dan tadi lebih menyeluruh supaya maknanya setiap segenap pekerja di organisasi dapat memahami dan kita secara langsung sebenarnya dapat mengelakkan penyalahgunaan. Walaupun kerajaan dah bagi kelebihan untuk fleksibiliti ini, tetapi kita dapat elakkan dari segi penyalahgunaan. Mungkin ada seorang salah faham, jadi dia mungkin tak memahami dengan jelas bagaimana untuk pelaksanaan, untuk memohon dan sebagainya. Itu yang kita kena kaji, itu yang kita kena lihat. Okay, jadi itu di antara isu-isu yang mungkin berbangkit disebabkan oleh pelaksanaan AKF ini. Tetapi kita berbalik semula kepada pihak kerajaan. Ya, pindaan ini menunjukkan keprihatinan daripada pihak kerajaan, tetapi saya bersetuju dengan apa yang doktor katakan sebentar tadi. Mungkin ada sedikit kesulitan ataupun masalah dari segi penguatkuasaan, kerana kita risau bila ada pihak syarikat yang akan mengambil kesempatan. Seperti contoh, mereka akan mengurangkan gaji pekerja ini apabila mereka memohon untuk waktu kerja yang lebih fleksibel. Jadi bagaimana sebenarnya cabaran kepada pihak kerajaan pula dalam pelaksanaan AKF ini, Doktor? Okey, terima kasih Syafinas. Bila kita bercakap tentang cabaran di pihak kerajaan, disebabkan aturan kerja fleksibel ini kita boleh katakan masih baru dan walaupun segenap peringkat masih membincangkan sama ada peringkat atasan sehingga peringkat bawahan masih membincangkan bagaimana fleksibiliti itu. Jadi sudah tentu cabaran itu akan ditanggung ataupun kita akan lihat kerajaan akan menghadapi cabaran yang agak besar untuk pelaksanaan aturan kerja fleksibel ini. Jadi pada pandangan saya, yang pertama, kerajaan sebenarnya macam yang saya sebutkan tadi, kerajaan perlu menyediakan garis panduan yang jelas dan menyeluruh supaya kehadiran ataupun pelaksanaan AKF ini kita dapat dilaksanakan secara signifikan dan kita mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan sebelum ini. Punch card tadi ataupun mungkin pekerja yang selalu mengambil MC misalnya. Benda tu kerajaan perlu lihat garis panduan tu, maksudnya dia perlu lengkap dan menyeluruh. Itu yang penting. Dan kita juga perlu berbicara supaya dalam garis panduan itu dia perlu memenuhi dari segi hak dan obligasi pekerja.
Tetapi pekerja juga kena faham bahawa majikan juga turut punya hak. Hak dan juga obligasi. Maknanya di kalangan organisasi dan pekerja dan juga sesama pekerja. Ini benda yang saya cadangkan semua pihak supaya kita melihat dengan jelas bila kita berbicara tentang aturan kerja fleksibel. Okey. Dan selain itu juga mungkin pihak kerajaan menawar dia boleh melihat semula peraturan sedia ada yang pada pandangan sesetengah penyelidik ataupun pakar, mereka menyatakan ada berlaku overlapping ataupun berlaku pertindihan atau percanggahan dengan pelaksanaan aturan kerja fleksibel ini. Supaya apabila kita bermulanya 1 September nanti tidak berlaku lagi. Maknanya orang kata rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Kita tak macam tu lagi. Jadi benda tu semua kena jelas. Okey. Dan ini termasuklah pihak kerajaan sebenarnya kita perlu menjalankan kerjasama yang sangat utuh sama ada dengan pihak swasta dan termasuk juga pemain industri. Supaya kita dapat menggabungkan tenaga dan mencapai satu rangka model AKF yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat dan termasuk juga dengan semua sektor yang terlibat. Baik, Doktor, kita sedia maklum AKF ini sudah pun dilaksanakan di beberapa negara maju dan mungkin kita juga perlu melihat dari aspek ketersediaan ekonomi negara kita sebab kita sedia maklum struktur ekonomi negara kita masih lagi berteraskan buruh terutama bagi sektor peladangan dan juga pembuatan. Mungkin ada juga yang menyatakan bahawa AKF ini tidak sesuai untuk dilaksanakan ataupun diaplikasikan kepada beberapa sektor tertentu dalam negara, Doktor. Okey, terima kasih Menawar. Untuk menjawab soalan ini, pandangan saya begini. AKF ini sebenarnya dia sedikit sebanyak sudah tentu dia akan menyumbang kepada ketersediaan ekonomi. Itu kita tak menafikan. Okey. Jadi sebenarnya AKF ini antara tujuannya adalah dia sebenarnya AKF dia boleh memberi peluang dan ruang kepada negara kita untuk menangani isu kekurangan pekerja, terutamanya di sektor pembuatan dan sektor peradangan. Okey, kalau kita bicara tentang sektor perkhidmatan contohnya, sektor perkhidmatan ramai yang ingin berceburi, tetapi tidak bagi sektor pembuatan dan sektor perdagangan. Okey, saya ambil contoh Menawar. Ramai di kalangan kita sekarang ni suka memilih untuk pekerjaan secara gig. Okey, seperti e-hailing, okey, ataupun kita bercakap tentang p-hailing. Kita ada Foodpanda, Lalamove ataupun GrabFood contohnya. Okey, kerana apa? Kerana ia adalah fleksibel. Maksudnya walaupun kita bekerja sepenuh masa tetapi kita masih memboleh fleksibiliti itu masih ada untuk memenuhi tuntutan kerja dan juga tuntutan keluarga kita misalnya. Itu yang pertama. Jadi seterusnya sekiranya pekerja secara sepenuh masa di sektor pembuatan ataupun sektor perdagangan ini juga dapat bekerja secara fleksibel. Okay, saya percaya bahawa kita akan dapat lebih ramai lagi menarik minat untuk menceburi bidang, menceburi dalam dua sektor tersebut. Kerana kita faham bahawa sektor pembuatan, sektor perdagangan ini sebenarnya antara adalah satu sektor yang turut menyumbang kepada ekonomi negara. Itu kita kena ingat. Okey, namun kita semua kena faham pelaksanaan AKF ini sebenarnya adalah perkara baru. Walaupun saya kata fenomena baru, tetapi dia adalah perkara baru di Malaysia. Betul. Okey. Jadi semua pihak maknanya kita perlu ada rasa bertanggungjawab dari segi etika, dari segi permohonan dan sebagainya. Okey. Dan kita kena akui bahawa budaya kita di Malaysia sebenarnya kita lebih bersifat kolektif. Ataupun kita lebih bermaksud kita suka bekerja secara berpasukan berbanding kalau budaya di barat contohnya mereka lebih suka bekerja secara individu. Okey, jadi dengan cara ini sebenarnya bila kita dapat seluruh organisasi, seluruh pekerja memahami AKF itu sendiri, maknanya pelaksanaan itu dia akan menjadi lebih terperinci dan lebih berkesan. Itu yang kita kena ingat. Doktor, dalam kesempatan masa yang ada ini, sebelum kita mengaplikasikan AKF ini bermula pada 1 September, mungkin ada sedikit garis panduan yang boleh diberikan kepada pihak syarikat. Apa persediaan yang perlu mereka lakukan khususnya dari segi pemantauan untuk memastikan pekerja mereka betul-betul bekerja 8 jam itu kerana mereka masih lagi tertakluk dalam akta tersebut. Ada mungkin pandangan doktor? Okey. Terima kasih Syafidah.
Saya rasa soalan ini penting supaya kita faham bahawa apabila pihak kerajaan melaksanakan sesuatu dasar ataupun perkara baru, sebenarnya kajian rintis ataupun kita panggil pilot study sangat penting supaya kita berbalik pada persoalan tadi, kita dapat menangani secara keseluruhan apakah keperluan dan juga kehendak dari segi pekerja dan sebagainya. Jadi macam Syafiq kata tadi, iaitu berkaitan dengan kajian rintis perlu supaya kita dapat supaya apabila kita membuat satu dasar, kita telah ada satu penanda aras ataupun kayu ukur sebelum kita membuat satu keputusan. Ini sangat penting. Dan dalam hal ini, pada pandangan saya, apabila kita nak memastikan impak yang besar bila kita cakap tentang pelaksanaan AKF ini, terutama ke atas ekonomi negara misalnya, maka kajian rintis secara menyeluruh perlu menggunakan indikator-indikator utama seperti penunjukan prestasi ataupun kepuasan bekerja misalnya, ataupun kita bercakap tentang produktiviti misalnya, dan termasuklah keseimbangan hidup antara kehidupan dan juga pekerja ataupun kita panggil work life balance. Jadi indikator-indikator ini sangat penting supaya kita dapat pihak majikan dan juga pihak kerajaan dapat menilai dengan lebih menyeluruh keberkesanan AKF itu sendiri. Saya ingin menutup perbincangan kita pada hari ini dengan mengambil contoh antara perkara yang sering dibangkitkan oleh pihak majikan. Apabila kita berbicara tentang pelaksanaan AKF ini, mereka menyatakan bahawa pastinya produktiviti akan menurun. Sebenarnya Munawar dan Syafiqah, kalau ikut berdasarkan kajian yang dijalankan seperti di China ataupun di United Kingdom misalnya, pelaksanaan AKF ini sebenarnya telah membantu meningkatkan lagi produktiviti pekerja. Kerana apa? Kerana kita dapat mengurangkan yang macam saya sebutkan tadi. Dari segi masalah punch card contohnya, staf datang lambat ataupun staf yang mungkin selalu mengambil MC misalnya. Perkara-perkara tersebut kita dapat kurangkan. Dan ini telah pun terbukti apabila kita bercakap tentang di negara barat. Jadi secara signifikannya pada saya, kajian rintis yang dijalankan ini perlu lebih menyeluruh tentunya, dan perlulah lebih holistik supaya dengan kita menggunakan mekanisme ataupun indikator yang saya sebutkan tadi, produktiviti, job performance dan sebagainya, supaya kita akan dapat membantu pihak kerajaan terutamanya untuk pelaksanaan AKF ini dengan lebih berkesan. Itu secara baik. Terima kasih Doktor atas pencerahan yang cukup jelas yang kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan pelaksanaan aturan kerja fleksibel. Sudah pastinya beberapa indikator utama telah dinyatakan Doktor, dan juga manfaat yang cukup besar sebenarnya dari segi pelaksanaan AKF ini, khususnya dari sudut keseimbangan hidup di antara bekerja dan juga pengurusan kehidupan seharian. Ini yang pentingnya sebenarnya, kualiti lebih penting daripada kuantiti. Kalau pergi kerja pun tapi lebih masa, tak bahagia, produktiviti pun tak ada juga sebenarnya, ya Doktor. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada tetamu kita, Dr. Nurliana Muhammad Kamil, Pensyarah Kanan Jabatan Pentadbiran Awam Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai AKF ini dan juga impaknya kepada produktiviti pekerja di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Doktor.